Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengenalan mafhum mukallafah. Dari sudut bahasanya adalah mafhum al-mukallaf bermaksud makna yang difahami daripada lafaz secara bersalahan, iaitu apabila kita tahu lafaz yang disebut ni kita faham adalah benda yang bersalahan atau bertentangan. Dari sudut istilah pula, makna iaitu makna yang ditunjuk oleh lafaz pada tempat yang tidak disebut, iaitu bertentangan dengan yang ditunjuk oleh lafaz pada tempat percakapan. Yang ini lafaz tu kita tak disebut tapi dia bertentangan dengan benda yang kita ditunjuk oleh tempat yang kita bercakap itu. Secara umumnya lafaz mukallafah ni adalah makna yang tersirat dengan makna yang lafaz yang tersirat, iaitu dia ada dua, iaitu adalah yang kita nampak dan yang kita yang tidak nampak, iaitu yang kita faham dan juga yang kita tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairun Sam, nombor metrik di 18311051. Okey, hari di sini saya akan menerangkan mafhum sifat. Sebelum kita pergi kepada mafhum sifat, kita lihat dulu kepada makna sifat. Sifat di sini bermakna keadaan yang dipunyai oleh sesuatu benda, orang dan lain-lain. Selain itu, tanda-tanda yang khas untuk mengenal sesuatu benda seperti kuat, lemah, baik, jahat, tinggi, pendek dan lain-lain. Contohnya, kita nak kenal satu orang budak tu, kita istilahkan dia budak tinggi sebab dia tinggi daripada yang lain. Okey, kita akan masuk kepada bahagian saya, iaitu mafhum sifat. Mafhum sifat ni dia terhad kepada sifat sahaja, yang sifat-sifat saya sebut tadi itulah. Okey, contoh yang boleh saya bagi kat sini. Contoh pertama, surah An-Nisa ayat 92. Maksud dia, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Okey, apa yang kita faham daripada ayat ni, bila satu orang tu dia bunuh orang lain, cara nak bayar kafarah dia perlu memerdekakan seorang hamba yang beriman. Sifat kat sini dalam ayat ni adalah hamba yang beriman. Okey, kita kena faham di sebaliknya. Kefahaman dia, mafhumnya, jika dimerdekakan seseorang hamba yang bukan beriman, kafarah tidak sah. Kira hamba tu kalau dia tak beriman, dia punya pembayaran tu tak sah. Kira dia kena bayar lagi . Okey, contoh yang kedua, surah Al-Hujurat ayat 6. Bermaksud, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Okey, apa yang kita faham daripada ayat ni dulu, kalau ada orang fasik mai bagi cerita kat kita perlu siasat dulu, berita tu betul ataupun bohong. Kira dia punya sifat kat sini fasik. Okey, kita kena faham sebaliknya. Mafhumnya, jika pembawa berita itu seorang yang adil, maka tidak perlu diselidiki. Maknanya kat sini fasik lawan dia adil. Kira orang adil main cerita kat kita tak perlu selidiki sebab dia dah orang adil, mesti dia bawa cerita yang betul kan. Okey, itu saja daripada saya, mafhum sifat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Hafizah binti Wak Ma'ali alias Mu Osman, pemegang nombor metrik di 183-11022. Okey, saya akan sambung pada mafhum syarat. Okey, mafhum syarat, maksud mafhum syarat ialah
menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Contohnya dalam surah At-Talaq ayat 6 Allah berfirman, maksudnya, dan jika isteri-isteri yang sudah ditalak sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sehingga melahirkan anak. Maksud ayat tersebut, maksud ayat ini menyatakan bahawa suami perlu bagi nafkah, syarat suami perlu bagi nafkah kepada isteri yang telah ditalak itu, tetapi isteri itu hamil, diwajibkan kepada suami bagi nafkah kepada isteri sehinggalah isteri itu melahirkan anak. Sebaliknya, kalau isteri itu tidak mengandung, jadi nafkah tu tidak wajiblah kepada bekas suami. Itu sahaja daripada saya. Sambung kepada kawan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Azman, memetrik di 183109773. Saya akan menyambung pembentangan yang bertajuk Mafhum Al-Ghayah. Pengertian Al-Ghayah dari segi bahasa, Al-Ghayah bermaksud penghabisan atau kesudahan. Dari segi istilah pula, Al-Ghayah ialah berlakunya hukum yang disebut sampai atau sehingga batas waktu tertentu yang berlakunya hukum selepas batasan itu. Al-Ghayah ni mempunyai dua lafaz dalam bahasa Arab, iaitu hatta yang bermaksud sehingga dan ila yang bermaksud sampai. Antara contoh-contoh yang menunjukkan Al-Ghayah ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Maksudnya, apabila kamu hendak sembahyang, maka cucilah muka dan tangan kamu sampai ke siku. Dalam ayat ini terdapat dua ilah. Ilah pertama membawa maksud ke yang menjadi topik perbicaraan ini. Manakala perkataan ilah yang kedua merupakan huruf ghayah, ayat ini membawa maksud bahawa membasuh tangan sampai ke siku dan boleh melebihinya, tetapi tidak boleh kurang daripada had siku kerana terdapat huruf ghayah yang membawa maksud terdapat batas penghabisan yang telah diperintahkan oleh Allah. Contoh lain yang menunjukkan mafhum al-ghayah ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Maksudnya, sesudah diceraikan dua kali, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Ayat ini menjelaskan bahawa tegahan mengahwini semula isteri yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga dengan terdapat batas-batas tertentu selepas kedatangan lafaz ghayah hatta. Antaranya ialah sehingga isteri tersebut menghawini lelaki lain, melakukan persetubuhan dengannya dan bercerai dengan suami keduanya. Sekiranya berlaku perkara tersebut, isteri tersebut boleh mengawini bekas suami pertamanya semula. Mafhum adat dari segi bahasa ialah menggantungkan hukum dengan bilangan tertentu. Dari segi istilah pula ialah mengikat hukum dengan bilangan tertentu dengan menunjukkan kepada terjadi hukum pada perkara selain daripada bilangan tersebut, sama ada lebih atau kurang. Mafhum adat dapat dilihat menerusi firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4, iaitu dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik
berzina, kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Menerusi ayat ini, secara mafhum mukhalafah menunjukkan kepada mereka jika mereka membawa 4 orang saksi, maka mereka terlepas daripada sebatan tersebut, dan sebatan tersebut tidak boleh melebihi atau kurang dari bilangan 80 kali. Selain itu, dalam surah An-Nur juga, ayat 2 yang bermaksud perempuan yang melakukan zina dan lelaki yang melakukan zina, maka sebatlah setiap seorang daripada keduanya 100 kali sebatan. Mafhum adat dalam ayat tersebut ialah tidak boleh sebat lebih atau kurang daripada 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hazim bin Huzair Azrin, nombor metrik di 183-11120. Saya akan menerangkan bahagian mafhum laqab, iaitu gelar atau sebutan. Okey, kita tengok definisi mafhum laqab. Okey, mafhum laqab ni penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang lain. Okey, maksudnya dekat sini nama yang disebut atau benda yang disebut sahaja perlu buat. Maksudnya contoh paling senang, saya bagi contoh je. Ali diwajibkan tutup aurat. Kira nama siapa yang nama Ali kena tutup aurat. Maksudnya yang lain selain daripada nama Ali tak wajib tutup aurat. Contohlah, maksudnya nama yang tertera ataupun benda yang tertera, nama yang dimention, maksudnya selain daripada tu tak digalakkan lah, tak perlu buat lah, macam tu lah. Okey, kita tengok kehujahan mafhum laqab ni sama ada diterima atau ditolak. Okey, sebahagian kecil ulama daripada mazhab Syafi'i, Maliki dan sebahagian daripada Hambali menerima mafhum laqab untuk jadikan hujah. Okey, mereka mengkiaskan kebolehan menggunakan mafhum laqab ke atas kebolehan menggunakan mafhum al-sifat. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh mafhum laqab dalam surah Yusuf ayat 76. Okey, maksudnya tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Okey, maksudnya kat sini saudara Nabi Yusuf tidak boleh dikenakan hukuman menggunakan hukuman pemerintah melainkan Allah menghendakinya. Okey, dari segi pemahaman mafhum laqab, selain daripada saudara Nabi Yusuf, selain daripada saudara Nabi Yusuf ni akan dikenakan kalau dihukum menggunakan hukuman pemerintah. Maksudnya penafian ni berlaku ke atas selain daripada saudara Nabi Yusuf. Kira saudara Nabi Yusuf dia tak boleh dikenakan hukuman pemerintah melainkan Allah mengizinkan. Dan selain daripada saudara Nabi Yusuf, jika ingin dihukum, dia akan dihukum menggunakan hukuman pemerintah. Okey, kita tengok pula contoh lainnya. Okey, dalam hadis dalam satu hadis ni, menukar emas dengan emas, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah di antara yang sama sifatnya, sama jumlahnya, serah dan terima. Okey, kita tengok dekat sini. Ini berkenaan hukum riba lah. Hukum riba yang dikaitkan dengan 6 jenis barang tersebut dapat diambil daripada mafhum mukallafnya. Okey, maksudnya selain daripada 6 barang tersebut tidak termasuk dalam barangan riba. Okey, kita tengok ada juga sebahagian besar daripada ulama usul fiqh ni, dia menolak ataupun tidak bersepakat untuk menerima mafhum laqab ni untuk dijadikan hujah. Okey, kerana jika suatu hukum itu diikat dengan nama isim seseorang, maka dia sini menunjukkan berlakunya penafian ke atas nama tersebut.
Okey, maka jika mafhum laqab diguna pakai dalam mafhum mukallaf, ia akan menghasilkan hukum yang bercanggah dengan makna lafaz yang asal yang pembawa kepada penafian. Okey, kita tengok contohlah. Okey, contoh kat sini. Okey, maksudnya sesungguhnya bilangan bulan-bulan di kita tengok contoh surah At-Taubah ayat 36. Okey. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan yang dihormati, ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu padanya. Okey. Dekat ayat ni, apa yang kita boleh faham, dalam dunia dalam setahun ada 12 bulan. Okey, dalam 4 bulan tu ada bulan yang mulia. Maksudnya kalau kita faham ayat ni, ada 4 bulan kita tak boleh buat dosa. Okey, jadi dekat sini maksudnya selain daripada 4 bulan tu kita boleh buat maksiat lah. Kita boleh buat dosa lah. Kita tak perlu nak jaga batas, tak perlu nak jaga diri kita lah. Maksudnya kat situ ada sebagian ulama tak bersetuju. Sebab ini lah, sebab kita digalakkan untuk sentiasa berbuat baik kan. Tak kisahlah bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke. Maksudnya ulama yang tak sebagian ulama yang tak bersetuju kerana dia bercanggah, dia macam menunjukkan kita tidak menggalakkan kita untuk selain daripada benda tu kita tak payah buat macam tu lah. Macam selain daripada 4 bulan tu kita tak payah buat baik. Macam tu lah. Okay. Itu saja daripada saya. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syukri Aiman. Saya akan membentangkan sedikit tentang tajuk yang telah saya pilih, mafhum al-has. Mafhum al-has ni sebenarnya kalau ikutkan dalam silibus tak ada, tapi kami saja masukkan. Dan saya nak terangkan lebih mendalam pun saya agak kurang faham, jadi saya akan bacalah. Okey, definisi mafhum. Mafhum ialah faham, iaitu suatu ketentuan yang difahami daripada kata-kata tersurat, iaitu mantik. Okey, definisi al-has pula adalah, definisi al-has boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, mafhum al-has bermaksud batasan, serta dengan al-qasr yang kedua-duanya memberi makna yang sama dari sudut bahasa. Dari segi istilah pula, setiap yang difahami daripada suatu susunan yang terbatas melalui menggunakan perkataan innama atau illa dan yang seumpamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Luqman bin Muhammad Johari. Nombor metrik D1831147. Kos Diploma Pengajar Islam. Secara keseluruhan, mafhum al-mukallaf ialah penempatan yang berlawanan dengan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas, hukum yang ditetapkan oleh mazkur anhu adalah berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh mantuk bih. Terdapat dua golongan ulama mengenai kehujahan mafhum mukallaf, iaitu golongan jumhur dan golongan Hanafiyah, termasuk beberapa ulama Syafi'iyah. Di bawah juga hujah masing-masing atau sebahagian hujah-hujah mereka. Daripada perselisihan tersebut, lahirlah perselisihan di dalam beberapa furu' fiqh seperti berkahwin dengan hamba daripada ahli kitab, hukum air yang kurang daripada 2 kolah yang dimasuki najis dan tidak berubah, mengambil cukai daripada bukan ahli kitab. Oleh itu, dapat juga kita ketahui hukum sesuatu nas atau hukum di sebalik sesuatu nas berdasarkan pandangan yang diberikan oleh dua golongan ulama ini. Sekian daripada saya, terima kasih.